Assalamualaikum semua and hi, welcome back to my YouTube channel Shima TV. So, hari ni aku nak cerita kisah seram aku yang keempat sekali, okay. Tapi sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah support channel saya, yang dah subscribe, dan kepada yang baru singgah, selamat datang. Saya akan ceritakan pasal cerita seram. Kalau korang suka konten-konten macam ni, korang boleh tekan subscribe dekat bawah dan jangan lupa turn on notification bell kat bawah, okay? And kalau korang ada cerita seram yang hampir sama ke ataupun yang korang nak share, korang boleh share dekat bawah. Okay, aku terima banyak komen dari korang pasal yang background. So kali ni aku dah tukar background aku harap korang suka lah, okay? Next time kalau kita ada rezeki lebih, kita tukar background yang lebih cantik lah untuk korang semua, okay? Thank you sangat-sangat support. So, tanpa kita lengahkan masa lagi, jom kita start kita punya cerita. Okay, korang ingat tak video sebelum ni aku ada sebut pasal tempat kerja aku yang kedua tu, dia tak berapa seram. Tapi apa yang seram iaitu tempat tinggal kita orang, okay. Kepada kamu yang tertanya-tanya, aku ni orang Sabah ke? Aku ni orang Semenanjung ke? Actually aku adalah orang Sabah. Dan aku pindah dekat Selangor, Kelang Selangor pada tahun 2017. Aku tinggal setahun kat situ sampai 2018. Okay, nak dijadikan cerita, masa tu aku tinggal dekat situ sebab aku dah dapat kerja dekat berdekatan rumah aku juga, dalam 5 minit lah. Tapi rumah tu kita orang sewa ramai-ramai, dalam 10 ataupun 11 orang kalau aku tak silap. Masa first kita orang duduk situ memang ramai gila. So rumah tu dia ada 4 bilik dengan 3 bilik air. First kita orang masuk dalam rumah tu, biasa kita kan orang Islam, sebelum masuk rumah baru, pindah pergi rumah baru, kita mesti ada buat sedikit doa selamat macam tu kan, supaya kiranya kita macam tak terus main masuk ke dalam rumah tu. Jadi mungkin ada perkara yang kita tak tahu, kita share tempat dengan orang. Okay, so first kita orang masuk dengan rumah tu, ada seorang ustaz. Dia bagi tahu kita orang rumah tu memang ada penjaga. Dalam aku tak tahu berapa sangat, ada berapa, tapi orang cakap lebih kurang 2 penjaga. Dan 2 penjaga dekat tandas bilik master, satu dengan tandas yang tingkat kedua, yang tu kat situ memang ada penjaga. Tapi kita orang tak boleh buat apalah dengan dia. Kita kena kita tak boleh halau diorang sebab diorang tinggal lagi lama dekat rumah tu. So kita orang kena share dengan diorang. Kami semua yang tinggal dalam rumah tu memang sudah tahulah benda tu ada. Okay, then cuma buat deal saja. Diorang tak kacau kami tak kacau diorang. Then kami tinggal aman, settle. Okay, ustaz tu cakap macam tu. Kami pun okey lah. Aku punya pengalaman dengan rumah tu macam tak terlampau ekstrim lah, macam yang dorang yang pernah dorang alami tu kan. Aku punya macam biasa-biasa saja. Sebab aku tinggal situ, aku orang first, dorang memang sudah lama tinggal di KL bah. Macam aku baru first time, so aku tak terlampau fikir sangat benda macam tu. Yang aku fikir, aku datang aku kerja, memang gila kerja saja aku. Kiranya aku ada di rumah tu waktu aku cuti ataupun waktu aku balik kerja mau tidur. Itu Syah. Aku punya timing memang tak banyak lah di rumah tu. Tapi aku ada juga lah pengalaman yang boleh dikatakan seram bagi aku. Sebab waktu tu dalam pukul berapa ya? Dalam pukul 10 kah? Okay, masa tu aku memang tunggu abangku balik dari kerja. Dia biasanya balik dalam jam 11 macam tu. So dijadikan cerita, malam tu jam 10.30 aku di bilik, aku tiba-tiba dengar suara abang aku ketawa. Time tu aku tutup pintu kan, aku dengar suara abang aku ketawa kuat gila. Lama-lama suara ketawa tu makin dekat di pintu bilikku bah. Jadi aku macam yang excited kan, aku memang tunggu dia balik. Terus aku buka pintu tu, rupanya belum lagi dia balik, kau tahu macam aku buka pintu tu tiada orang langsung. Aku macam blur, biar betul tadi aku dengar suaranya. Pas sampai aku turun pergi bawah lagi, aku tengok rupanya dorang belum balik lagi. Suara tu aku tak tahu lah apa. Okay, itu yang first time aku kena. Tapi aku still okay lagi lah. Sebab macam, yalah, mungkin kau fikir kau tu halusinasi kan. Fikir positif betul lah. Lepas tu yang kedua, waktu aku mandi. Waktu aku mandi ni, pintu kami bukan yang macam pintu yang tutup buka tu. Pintu kami yang jenis slide punya.
slide, lepas tu bunyi kamu nampak yang macam zigzag punya tu. Lepas tu kalau kamu tutup dia ada macam terlipat tu, yang begitu kan punya. So bila time kamu mandi tu selalu dengar macam bunyi ketuk-ketuk bah. Jadi kalau bunyi ketuk-ketuk tu macam pintu tu macam bergerak-gerak lah kan. Dia bukan jenis yang pintu slide dia yang biasa, dia jenis slide. So bila kau tolak-tolak tu yang plastik tu memang dia bergerak lah. So masa tu aku mandi ada bunyi ketuk-ketuk bah banyak kali. Sekali tu aku macam tak puas hati, apa je masalahnya ni kan. Time aku mandi lah je, di situ lah je dia mau guna tandas. Sudah dia tahu tandas ni ada 3, pergi lah tandas mana-mana bah. Kan aku macam gitu. Lepas tu aku buka pintu dengan ganasnya, aku buka pintu. Wah, tiada orang. Tiada orang guys. Lepas tu aku tutup, aku bilang aku tahu sudah permainannya ni. Memang dia ni kan. Memang setiap kali aku mandi, setiap kali tu juga dia ketuk. Aku tak tahulah apa masalahnya, tapi aku memang tak pernah layan lah. Tapi time tu mak aku dia pernah tinggal dalam 2-3 bulan, dia kena ketuk pintu masa dia mandi, tiada orang. Lepas tu yalah kan dia tak berani. So semenjak dari situ kalau dia pergi tandas mesti dia minta kawan. Tapi bagi aku kalau gangguan dekat tandas tu memang aku dah fikir sudah, pergilah. Aku baru balik kerja, aku memang penat. Aku memang dalam masa layan benda yang macam tu. So aku biarkan cak lah sampai beberapa. Memang sepanjang aku tinggal situ memang selalu dia ketuk. Yang itu. Lepas tu yang kedua tu pula, yang ketiga tu pula pengalamanku. Aku tinggal situ. Lepas tu aku ada cousin juga tinggal dalam rumah tu, cousin lelaki. So cousin lelaki tu dia aku dengar suaranya masa aku mandi tu. Aku dengar suaranya memang kuat gila. Pintu tu dia ada switch. Dia ada switch di situ, switch untuk tingkat 2 tu punya ruang tamu. Apa aku cakap ni? Di tingkat 2 tu kan ada satu lagi ruang sebelum bilik. Okay, so dia punya switch tu dekat aku punya tandas tu. Okay, so aku dengar jelas. Okay, dia tekan switch untuk kasih hidup lampu di ruangan tingkat 2 tu. Lepas tu dia masuk bilik, dia ketawa-ketawa. Lepas tu aku pun macam fikirlah, sebab dia kerja di Johor bah, dia jarang balik. So aku fikirlah, sejak bila pula dia balik? Sudahlah malam kan. Dia balik jam begini untuk apa? So aku mandi cepat-cepat. Lepas tu aku pakai baju, aku pergi bilik dorang. Aku tanya, mana si Anu? Bukan dia balik dari Johor kah? Lepas tu dorang pun macam beleting aku, bila masa pula dia balik dari Johor? Aku memang biar betul tadi aku dengar suaranya. Dia punya biasalah kami kan macam tak percaya betul begitu. Lepas tu dia punya, jangan kau halusinasi, baliklah kau bilikmu. So aku dari situ pun fikir, dia punya mainan memang ketuk pintu dengan suara. Itu syaklah sama aku. Okay. Lepas tu hari tu ada time tu aku cuti. Lepas tu aku baring-baring dekat tingkat 2 tu. Kan ruangan tingkat 2 tu kami ada satu boxing punya punch bag. Kamu tahu tak boxing punya punch bag tu? Boxing punya punch bag tu kalau aku yang pukul memang tak bergerak. Berat gila. Serius berat gila. Aku tak tahu berapa kilo, tapi masa hari tu kan punch bag tu kan bergantung. Lepas tu aku time tu termenung. Aku tak tahu apa aku termenung kan, tapi time tu aku tengoklah punch bag tu. Lama-lama aku tengok, lama-lama dia bergerak. Dia bergerak, dia bergerak. Makin lama makin laju. Jadi aku macam biar betul ni. Kan? Lepas tu aku tutup tu pintu. Memang aku nak mau tengok sudah benda macam tu. Sebab kita sudah tahu kan benda tu. Aku tak tahu apa motif dia kasih nampak. Mungkin dia mau cakap yang dia ada di situ, so kita kena berjaga-jaga kan. Tapi bagi aku lah, gangguan tu langsung tak efek kalau kau tak terlampau layan. Mungkin dorang just mau bagi tahu dorang ada di situ. Itu pengalamanku lah. Aku boleh tinggal sepanjang setahun lah. Aku dah ada fikir macam gila mau lari lah aku, dah lah aku mau tinggal sini gila. Dah lah je aku fikir begitu kan. Fikir positif syaklah. Sebab kita datang situ kan sebab mau kerja. Itu syaklah positif. Yang itu aku punya pengalaman lah. Tapi pengalaman orang family ku yang lain, orang punya cerita lagi seram dari aku rasa. Korang semua kami tinggal di situ. Kami yang macam jenis yang tak percaya betul bah, menipu syak kau tu, guni-guni mu syak tu, yang macam kamu selalu komen tu guni-guni mu syak tu kan. Kami jenis yang macam gitulah. Bila kami cerita mesti yang lelaki-lelaki tu tak percaya kan. So ada mau dijadikan cerita. Kami punya aku punya sepupu yang paling tua kiranya, macam bagiku dia macam paling matang lah. Gayanya macam matang-matang, abang-abang gitu. Lepas tu satu hari tu mau dijadikan cerita, dia sendiri di rumah tu. Kalau aku tak silap dia sendiri di rumah tu.
Then dia punya cerita macam time tu dia guna bilik air yang ada penjaga yang ustaz tu cerita sebelum ni. Dia tinggal situ. So hari tu dia kasih hidup air sinki punya. Lepas tu dia habis pakai, dia kasih mati. Dia keluar bilik tu. Lepas tu tiba-tiba dia dengar bunyi air. Rupanya sinki tu, dia punya air tu still hidup. Lepas tu dia kasih mati, dia keluar hidup lagi. Itu dia punya pengalaman lah. Lepas dia dapat tu baru macam dia cerita sama kami, oh betul lah benda ni ada, betul lah. Lepas tu ada lagi pula satu sepupu kami nak cerita. Kami kan sudah tahu kami jenis yang begitu, mana percaya sangat kan. Jadi dia pun try. Masa tu kami semua tiada di rumah. Dia time tu semua orang pergi beli pizza. Dia tak mau ikut sebab dia tiada mood, dia kata time tu. So lagipun dia mau test rumah tu betul ada ke tiada. So waktu tu dia sendiri, dia pasang surah-surah lah. Surah-surah dia pasang, tiba-tiba pintu bilik dia terhampas kuat. Dia punya pintu bilik, kita punya pintu bilik time tu kayu, nak tahu kayu apa, tapi berat juga lah. Kalau kau hampas sikit pun memang dia bunyi kuat sudah. So dia dengar surah tu, tiba-tiba pintu berhampas sendiri. Dia macam percaya sudahlah benda tu ada. Kami semua kira-kira dalam rumah tu memang percaya sudah benda tu ada. So kami, tapi dah lah fikir macam kita kena pindah ni, gila betul. Dah juga kami fikir positif sajalah tinggal di rumah tu kan. Kita kena share dengan benda-benda yang kita tahu memang wujud. Rumah tu memang selalu dengar pintu berhampas tanpa sebab. Tak tahu kenapa, tiada angin, tiada ribut, memang berhempas tiba-tiba. Lepas tu cerita daripada kakak lah. Dia baru kahwin dengan aku punya sepupu. Diorang tinggal di rumah tu. Sekarang dalam berapa orang saya di rumah tu dah ramai. Tapi dia memang berani lah, aku cakap dia memang berani. Sebab dia first tinggal di situ, dia terus alami benda-benda macam ni. Waktu tu dia cakap dia dengar ada ketuk pintu, tapi bila dia buka tiada orang. Yang kedua pula dia mau minum Milo. So dia pergi bawa lah buat air Milo. Lepas tu kan Milo tu panas, takkan mau minum panas-panas begitu, belang lidahmu kan. So dia kiranya dia letak syat di situ dulu. Lepas tu dia pergi mandi sementara tunggu Milo tu tak terlampau panas baru dia minum. Tapi lepas habis dia mandi, airnya tinggal separuh. Padahal dia sendiri syat di rumah tu. Actually dia ada lagi pengalaman paling seram. Time tu dia kata dia dengar ada bunyi orang menangis di rumah tu. Dia dengar bunyi menangis. So dia pergi pasang surah-surah lah. Dia pasang surah. Lepas tu dia tertidur. Bila dia bangun tu, dia nampak ada satu lembaga hitam berdiri di sebelahnya. Dan aku rasa dia alami tu ekstrim lah bagi aku. Sebab barang tu tunjukkan sendiri dia punya wujud kan. Tapi Alhamdulillah lah aku dah alami di rumah tu. Dan sampai sekarang diorang masih menyewa rumah tu. Rumah tu rumah teres. Ada 2 tingkat, 4 bilik, 3 bilik air. So kira besar lah kan kalau kau duduk sendiri memang Tapi aku pernah juga ya, aku try, aku mau uji. Kan biasa kami tak percaya. So dorang waktu tu satu rumah jalan. Aku tak mau ikut, aku jenis malas. Kalau aku cuti, aku memang mau tidur siap. So waktu tu dorang semua jalan. Lagi-lagi aku memang test time tu memang maghrib. Alhamdulillah tiada apa-apa, aku sendiri di rumah. Aku tidur, tiada juga bunyi pelik-pelik aku dengar. Sampai dorang balik, aku still okay lagi, Alhamdulillah lah. So mungkin bagiku benda ni makin kau layan, makin dia buat kau. Tu je lah aku punya pemikiran lah kan. Okay. So kalau kamu pun ada cerita seram-seram pasal rumah korang ke, ataupun kamu punya cerita dekat mana-mana ke, kalau kamu mau share, kamu boleh share dekat komen. Nanti saya baca. Okay? And thanks kepada korang yang support channel ni. Thank you 1000 kali. Thank you sangat-sangat. Okay? Pada yang sudah subscribe, yang belum subscribe, kalau kamu suka jangan lupa tekan subscribe. Dan cerita ni paling penting, cerita ni adalah pengalaman saya sendiri dan tiada paksaan untuk kamu percaya ataupun tidak percaya, tu terpulang kepada kamu. Tapi ini adalah pengalaman saya yang mau di-share kepada kamu saja. Okay? So tidak berniat pun untuk menyakiti sesiapa ataupun untuk menakutkan sesiapa. Okay? So tu saja video untuk kali ni. Jangan lupa stay tune untuk next video untuk cerita yang lebih seram.
Bye-bye.